السماوات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة وصلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد غر المحجلين وشفيع المذنبين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل البيت أئمة الماضين والمشايخ المتقدمين والشهداء والصالحين وأهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات وأهل الأراضين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, pertama kita sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan dan kurniaan yang Allah kurniakan kepada kita. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia kita semua, sihatkan tubuh badan kita dalam keadaan taat beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qabru awalu manzilin min manazilil akhirah fa inna naja minhu sahibuhu fama ya'duhu aysarahu minhu wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia bersabda, kubur itu dia merupakan tempat yang pertama daripada penempatan-penempatan akhirat. Kubur dia merupakan penempatan yang pertama daripada penempatan-penempatan akhirat. Kubur. Okey. Siapa yang terselamat di situ, dalam kuburnya selamat, maka sesudah itu semuanya akan menjadi mudah dan ringan. Ya. Tetapi siapa yang terkulai, maknanya tak selamat, maka sesudah itu akan menjadi lebih berat dan lebih dahsyat. Ya. Jadi kubur, Rasulullah beritahu itu penempatan yang pertama di akhirat. Di akhirat ni macam-macam kan. Kubur juga dipanggil alam barzah. Nanti bangkit mahsyar. Ya, di mahsyar nanti tu macam-macam. Ada hisab, ya, ada mizan, ada siratul mustaqim, ya. Ada ya, syurga, neraka, ya. Jadi awalnya kubur. Kubur ni awal. Bila mati kita masuk kubur. Siapa rasa dia tak mati, tengok muka sikit, cuma angkat tangan. Rasa dia tak matilah, ada ilmu, buat senaman aerobik setiap hari, kan, pucung-pucung ke apa ke, kan, makan ulam ke rajin, kan. Tak ada. Orang hebat macam mana pun, dia pandai jaga kesihatan, dia pakar dalam pemakanan sekalipun, pasti akan mati. Orang kaya, orang yang ada kuasa pun akan mati. Sebab dunia ni bukan tempat. Kalau kita perhatikan bahawa ya, dunia ni memang betul-betul sementara. Dan ya, orang yang macam mana punya hebat pun, dia akan pergi meninggalkan dunia ni. Ya. Kadang-kadang kita perasan bahawa kita di Muar ni lah contohnya, dan Muar ni dah bagus, dah membangun, kan. Gila, dah ada hospital pakar.
Kan? Ada KPJ pula dekat kita. Ha. Kemudian anak-anak pula ada doktor. Kan? Masing-masing sengih je. Ya. Dan di Muar sudah ada klinik 24 jam. Di Muar banyak farmasi. Di Muar banyak klinik. Kan? Dan apabila di Muar ni, kita dah ada banyak hospital, dah ada hospital pakar, dah ada klinik 24 jam, dah ada banyak farmasi, banyak orang tukar ubat semua. Adakah orang Muar ni tak mati? Mati tak orang Muar ni? Mati juga? Okey. Adakah bila dah ada yang kita cakap dia ada klinik hospital pakar, ada klinik ada apa kan? Adakah orang Muar ni umur dia panjang-panjang? Tak ke? Dulu sebelum ada KPJ, sebelum ada Asia, kan? Asia tu apa tu yang klinik dia apa semua ni, umurnya biasanya mati umur berapa? Ada tak yang umur 100 tahun baru mati? Tak ke? Tu 60 tahun, 90 tahun mati. Jadi bila dah ada hospital pakar ni, ada apa ni, umur ni mati umur berapa? Sama je. Faham tak? Sama saja. Jangan kita tertipu. Sama je. Sebelum ada KPJ, sebelum ada hospital pakar, sebelum ada farmasi, sebelum ada klinik, sebelum ada doktor-doktor pakar ni, sama saja orang Muar ni. Mati dia umur 60 hingga 70 tahun. Dah ada pun sama saja. Sebelum pandai bersenam dulu, sebelum ada agogo, sebelum mula dulu agogo, lepas tu tukar pocong-pocong, lepas tu hantu raya. Sekarang ni zaman apa pula ni tak tahu. Lompat, terkinja-kinja. Kan? Senaman itu, senaman tu, makanan, kesihatan, sama saja orang ni matinya. Ya, jangan kita tertipu. Kan? Jangan kita tertipu. Sebelum anak dia jadi doktor, dengan anak dia jadi doktor, sama saja kematian ni. Jadi kematian ini akan pasti mendatangi kita. Bila mati ni datang? Mati ni datang bila? Bila sampai ajal. Ajal tu apa? Apa ajal? Oh, tak tahu macam mana. Patut mati korang ni. Tak sampai hukum. Hukum apa? Hukum. Kan? Ajal ni tempoh kehidupan kita. Bila kita dimasukkan roh dalam jasad kita ketika kita berusia 4 bulan kan? 120 dimasuk roh, Allah suruh terus catatkan ajal kita, tempohnya. Umurnya contohnya kan macam saya ni 98. Macam korang ni tengok 69 okey tak? Tak okey. Turun sikit 65. Oh, dah terlebih. Naik sikit 70 kan. 72 je dia kan. Maknanya sudah ditentukan. Bila kita masuk roh, Allah dah tentukan umur kita ni berapa. Ada yang 70, ada yang 80, ada yang 60, ada yang 30, ada yang 40 macam itulah. Jadi sampai tempoh tu, contohlah macam saya 98 kan. Sampai 98 tu, tu dia cakap ajal. Bila sampai 98 tu, baru malaikat maut ambil, tu mati lah. Bila tak sampai lagi tempoh dia tu, tak. Covid lah macam mana pun, saja je. Ni Covid nak datang lagi ni. Hari ni Jumaat, Sabtu, Ahad ni Covid nak masuk. Tanjung Cina akan masuk. Kan, dia jangka. Kan, bukan dijangka lah. Yang daftarnya ada 1 juta. Yang akan masuk ke Malaysia. Bermula daripada hari inilah hari apa tu? 8 hari bulan. Ahad lah. Dia akan bergerak ke seluruh dunia. Malaysia adalah salah satu perempuan
rakyat Cina suka datang ke Malaysia. Sebab orang Malaysia ni kan bagus baik-baik. Orang Malaysia ni kan suka menerima COVID. COVID yang pertama 3 tahun yang lepas daripada Wuhan. Daripada China kan. Ni sekarang China sedang hospital dia tengah penuh ni apa semua ni kan. Bila kerajaan dia buka saja pintu sepadan ni, berebut-rebut orang keluar ni. Dia cakap jualan tiket 7 kali ganda. Berebut-rebut ni orang keluar. Nak keluar. Nanti 8 bulan. Okey, bersedia untuk jumpa dengan COVID. Agaknya boleh lepas tak kali ni? Kali itu hari kita boleh lepas. Alhamdulillah hidup sampai sekarang lah. Datang COVID yang kedua ni, agaknya macam mana. Kalau nak waksiat lah. Kan? Tak takut apa-apa ke kan. Sebab korang pun dah tua. Kan? Moga Allah panjangkan usia kita semua ya. Sihatkan tubuh badan kita. Jadi, ajal sampai mati. Ajal tak sampai tak mati. Kenalah COVID. Tengok ada kawan-kawan saya yang kena COVID sampai 2-3 kali. COVID lagi. COVID lagi Ustaz. Tak mati pula tu. Sebab ajal dia belum sampai. Kalau ajal sampai tak payah kena COVID. Baru nak kena COVID je. Jalan. Ya. Ya Allah panjangkan usia kita, sihatkan tubuh badan kita dalam keadaan taat. Jadi Rasulullah bagi tahu bila kita mati masuk kubur. Kubur tu dia merupakan penempatan yang pertama di akhirat. Akhirat ni ada kesudahan tak? Tak ada. Mana ada kesudahan? Abadan fiha. Tapi dia punya alam dia macam-macam cerita lah nanti. Itu alam barzah, kemudian bangkit, kebangkitan, nanti mahsyar, lepas tu ada hisab, timbangan, lepas tu ada titian siratul mustaqim. Tu nak ambil masa tu lama. Dia kita dalam alam barzah saja so lama. Di alam ni makin lama. Kita kan mula-mula dalam alam rahim. 9 bulan. 9 bulan. Kita keluar daripada alam rahim sekarang alam dunia. Lama kan? Ada yang dah 70 tahun. Ada yang dah sekarang 80 tahun. Nanti bila kita keluar daripada alam dunia ni, masuk alam barzah, dia lebih lama daripada alam dunia ni. Kita lihat sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Sahabat-sahabat tu umur dia macam kita lah. Sebab Rasulullah beritahu umur umatku antara 60 hingga 70 tahun. Ada hadis tu, umur umatku ni 60 hingga 70 tahun. Jadi sahabat-sahabat macam tu. Rasulullah umur berapa Rasulullah wafat? 63. Sayyidina Abu Bakar? Tak tahu. Pak Bakar sebelah rumah kau? Tahu. Kan? 63 ke? 63. Sayyidina Umar pun macam tu. Kan? Sayyidina Ali pun lebih kurang macam tu. Kalau Sayyidina Osman, 80 lebih. 84 macam tu. Jadi, yang lain-lain kebanyakan macam tu lah. 60 lebih itu kan meninggal. Jadi, sekarang dengan kita, kan, diorang dah 1400 tahun lebih. Kita katakan 1400 tahun. Hidup kat dunia dulu, kan, 70 tahun saja. Tapi dah ada di alam barzah 1400 tahun. Kiamat belum tahu lagi ni. Agaknya kiamat lama lagi tak? Agaknya kiamat lama lagi tak? Sempat tak kita kiamat? Sempat? Sempat. Tengok macam korang ni kan sihat-sihat semua ni. Sempat ni. Tengok muka pun sempat. Sempat kiamat ni. Apa dia kiamat dia? Kiamat ni ada dua. Kiamat besar, kiamat kecil. Kiamat besar, iaitu kehancuran alam ini, kebangkitan semula, tu tak sempat. Bukan kita tak sempat. Semua orang yang beriman tak sempat. Allah matikan dulu semua orang yang beriman. Tapi kiamat kecil iaitu kematian. Sempatlah. Tengok yang tersandar dah tu, tak parah benar tu. Dah tak lama dah tu. Kan? Sempat. Kan? Duduk pun dah sengit dah.
Ha. Kem- Kematian kan sempat kita. Jadi kita mati, Masya Allah, masuk dalam kubur. Berapa lama duduk dalam kubur tu? Lama. Moga Allah jadikan kubur kita besok taman-taman syurga, ya. Biar kubur kita luas sejauh mata memandang. Ada anak murid saya 2-3 hari ni meninggal, ya. Orang Sarawak. Dia tahan, dia berapa hari, sehari sebelum meninggal tu dia dah tak sedar lah. Dia tak sedar. Hari nak meninggal tu, hari tu dia meninggal tengah hari. Pagi tu suami dia telefon saya, "Kak Ustaz ni dah nazak apa semua ni." Saya cakap buat macam ni, baca-baca macam ni. Dia kata okey. Malam tadi dia datang kelas, tanya macam mana awak tu buat Ustaz. Tu bila dia gargarah tahu apa tu gargarah? Dia nazak tu, dia bunyi dah bunyi tu kan, dah bunyi kat sini tu, nyamuk dia kat sini dah kan. Dia dah tak sedar daripada semalam, dah tak boleh cakap semua. Jadi suami dia cakap, wah ni dah tu, dia pun ajarlah. Dia cakap Allah, dia cakap Allah dia cakap, apa dia cakap, ini yang gargarah ni, la ilaha illallah. Saya dengar Ustaz, dia cakap, dengar jelas. Dia cakap, saya ajar dia Allah. Dia cakap, la ilaha illallah. Hati. Ini husnul khatimah. Ya, husnul khatimah. Mintalah dengan Allah Ta'ala. Moga Allah Ta'ala bagi kita husnul khatimah bila nak mati nanti. Ya, tak tahu bila mati kan. Yalah, mungkinlah kita ni tak sama, saya lewat sikit kan. Saya 90 tahun lebih kan. Tapi tak kisahlah. Bila kita nak mati nanti, moga-moga Allah matikan kita dalam iman. Ya, mati kita dalam husnul khatimah. Mati kita dalam la ilaha illallah. Susah nak dengar orang boleh ucap la ilaha illallah tau. Kita menghadapi orang nak mati kan, susah nak dengar orang boleh ucap kalimah la ilaha illallah ni. Nak cakap pun susah. Kalau ada garah-garah dan nazak, nak cakap. Tapi ni dia dengar jelas saja. Jelas cakap tu la ilaha dia cakap. Allah akbar. Baik. Jadi kubur dia merupakan tempat yang pertama daripada penempatan-penempatan akhirat. Siapa yang terselamat di situ? Terselamat tu apa? Maknanya kuburnya luas. Terselamat ni makna kubur terang. Terselamat ni apa maksud dia? Kubur tu jadi taman. Terselamat tu dalam kubur apa? Maknanya malaikat munkar nakir kan tak belasah dia. Tu selamatlah dalam kubur. Dia tak dihimpit oleh kubur sehingga patah-patah tulang dia, terselamat. Kuburnya jadi taman-taman syurga. Oh, ni selamat. Siapa Rasulullah cakap yang terselamat di situ, maka sesudah itu semuanya akan menjadi mudah dan ringan. Ya, semuanya akan menjadi mudah dan ringan. Dan terselamat tu semua mudah dan ringan. Macam tadi lah kan, semua urusan dia dengan pemandian mayatnya. Kebetulan pada hari itu yang kes dekat hospital ada 4 orang, 4 kematian kan, 4 mati. Dia diuruskan dulu, dia meninggal pukul 12 lebih je tengah hari kan. Tapi diuruskan apa semua, mandi apa semua, dengan apa tu van mayat apa semua bawanya kan. Sebelum asar sudah dikebumikan. Sebelum asar kan. Kemudian kata suami dia juga, semua orang bayar Ustaz, saya nak bayar. Dia cakap semua orang bayar dah. Tak tahu dah ada orang jelaskan. Dah ada orang jelaskan. Dah ada orang bayar. Van dah ada orang bayar. Mandikan mayat apa semua dah ada bayar. Kubur ada orang bayar apa semua. Saya pun tak tahu daripada mana lah siapa yang bayar, kata dia. Iyalah, Allah dah mudahkan ni. Dia akan dimudahkan. Dia mudahkan. Masa jaga dia kan, dia masuk ward biasa, ward perempuan biasa ni kan. Suami dia boleh jaga dia. Dan anak dia pun dibenarkan. Doktor tidak ada 2 orang anak. Doktor cakap tak apa, boleh. Allah bagi kemudahan, keistimewaan. Tapi kubur
lepas dulu ya. Ini besok ke akhirat besok dimudahkan kata Rasulullah. Maka sesudah itu semuanya akan menjadi mudah dan ringan. Tetapi siapa yang terkulai, yang tak selamat dalam kubur, maka sesudah itu akan menjadi lebih berat dan lebih dahsyatlah. Kalau dalam kubur tak selamat ni apa? Kubur gelap. Tak selamat ni apa? Kuburnya menghimpit sehingga patah-patah tulang. Tak selamat dalam kubur ni apa? Dalam kubur ni ada api. Ada api. Ya? Tak selamat dalam kubur ni apa? Dalam kubur ni ada ular. Tak selamat lah tu. Tak selamat dalam kubur ni apa? Dalam kubur ni malaikat muka nakir tu belasah dia. Dia pukul kan, kadang kita baca dan kita akan bila dipukul sekali pukul 70 hasta terbenam di dalam tanah kan. Kan diangkat lagi ditarik dengan kuku dia tu. Belasah lagi. Itu tak selamatlah. Kalaulah dalam kubur dah macam ni, kata Rasulullah, nanti bila bangkit di akhirat lagi teruk, lagi dahsyat. Nanti bangkit macam-macam. Ada yang bangkit macam orang gila, ada orang yang bangkit macam orang kena rasuk, ada yang bangkit nanti di akhirat tu dia kepala babi, kepala babi. Ni orang tengah nak fikirkan ni, nak silin harga babi ni berapa. Allah, tak pernah lagi kita ya. Mereka dalam parlimen ni nak fikir harga babi ni nak ada di sini. Biasanya harga ayam, harga ikan, harga babi. Harga babi sekilo apa? Tak tahu. Patut pun dia nak bincangkan. RM30 kata dia. Nah, itu babi bandar. Kalau babi kampung tak tahu, hanya babi kat hutan 50 kot. Hina kita ya. Dulu babi ni orang sorok-sorok kan. Okey, baik. Ya. Susah nanti dibangkit ke akhirat esok macam-macam. Itulah bangkit ke akhirat esok dalam keadaan panas, yang sangat panas. Telanjang, tahu. Dahaga, haus. Lama sangat. Lama sangat. Ke akhirat tu lama tu. Nak tunggu tu berpuluh-puluh tahun. Ke sana ke sini tak tentu arah. Ya. Orang ramai risau. Kan. Sementara nak dihisap. Susah sangat. Tapi tak mati. Kan. Kat dunia ni yang susah, mati dah senang, mati kata dia kan. Dunia dia kan. Dekat akhirat besok tak mati. Itu masalahnya. Yang tenggelam dalam peluh. Ada yang peluh dia sampai kat betis. Ada yang peluhnya sampai di kelututnya. Ada yang peluh sampai ke pinggangnya. Ada yang peluh sampai ke dadanya. Ada yang peluh sampai sini. Sampai kat mulut dia. Maknanya kalau dia tegak macam ni, masuk air peluh. Nongak. Berapa lama boleh nongak? Berapa lama? Sehari. Jatuh telah dalam peluh. Dan ada yang tenggelam dalam peluhnya. Tenggelam dalam peluh. Ada yang tenggelam tu dalam peluh dia tu 40 hasta. Mati? Tak mati. Tak mati. Azab macam mana, susah macam mana ke akhirat tu tak mati. Mati ni sekali je kat dunia ni. Dia tak ada mati 2 kali. Sekali mati je. Dunia je. Besok ke akhirat tak mati lagi. Macam tu punya kelemahan. Bayangkanlah hidup dalam peluh. Tu, azab tak azabnya. Dalam peluh. Allahu Akbar. Ya. Punca kerana dalam kuburnya susah. Dia berkait. Baik. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, inna lil qabri da'atatan walau ahadun naja minha la naja Sa'ad bin Mu'az. Sesungguhnya di kubur itu ada suatu himpitan. Okey, ingat? Ni bila kita masuk kubur, dalam kubur ni ada himpitan. Dalam kubur nanti ada himpitan. Okey, baik. Ni Rasulullah beritahu. Ya. Jika seseorang terselamat,
daripadanya, nescaya terselamatlah daripadanya Sayyidina Sa'ad bin Mu'az. Maksudnya semua kita ni nanti Rasulullah beritahu akan dihimpit oleh kubur. Semua. Orang baik, orang jahat, orang beriman, orang kafir, semua akan dihimpit kubur. Kalaulah seseorang tu tak kena himpitan kubur, kata Rasulullah, sudah tentu ada seorang sahabat nama dia Sayyidina Mu'az bin Jabal, dia tak akan kena. Kalau ada, kan? Tapi dia juga kena. Sedangkan Sayyidina Mu'az bin Sa'ad bin Mu'az ni, apabila dia wafat, Arash tu bergoncang. Hebatnya dia ni, Arash ni bergoncang. Tapi dia pun kena himpit. Jadi kita pun kenalah. Kena himpit nanti. Cuma bezanya, tu ulama buat lagi kan. Ada nanti dia riwayat-riwayat lain. Orang yang soleh, orang yang taat, kan. Himpitan itu macam mana? Iaitu seumpama ibu memeluk anaknya. Faham tak? Macam ibu peluk anak kita dah lama tak balik, kan? Jalan ke sana ke sini, kerja kononnya. Tapi tengok-tengok kan kat Langkawi. Mesti kerja lah mak, tak dapat balik, kata dia. Tengok-tengok kan, dekat dekat Pulau Pinang. Sekejap-sekejap kan kat Kelantan. Sekejap-sekejap kan dekat Abu Sabah. Kita kerja lah mak, kata dia. Tak balik dah 2 tahun. Budak-budak sekarang ni kan. Okey, baik. Ya. Jadi orang mukmin ni bila tanah-tanah himpit, kita kan dijadikan daripada tanah asal kita. Daripada tanah kita ni. Jadi itu tanah ni ibarat mak kita. Dia umpamanya mak kita. Jadi bila kita datang, kau dia cakap, beda. Kau duduk 80 tahun kat atas mak ni, kan? Macam-macam kau buat ke sana ke sini. Geramnya mak, peluknya tu dipeluk. Dipeluk, kemudian dilepaskan. Lepaskan. Makin luas. Makin luas. Macam-macam lah. Ada orang yang luas dia 70 hasta kubur dia. Ada yang luasnya sejauh mata memandang. Macam tu. Kau nak apa? 70 hasta ke sejauh mata memandang? Nak luas tu. 70 hasta pun okey ke? Ya luas je lah. Janganlah tu kan. Seronok kubur ya? Seronok tak kubur? Dan kubur seronok ke sekarang seronok? Kalau kubur tu taman syurga, seronok tak? Dia ada taman. Taman. Saya pernah, ada satu orang soleh, orang katakan, dia sakit teruk, kan? Kat hospital kan, sampai tak sedar lah. Dan ingat mati lah. Kan? Dalam dia tak sedar tu, dia ceritakan, dia dibawa ke alam barzah. Tu dia bawa kat taman syurga. Alam barzah dia cakap cantik, dia cakap dia punya rumah dia, dia cakap macam mana kan, dengan landscape dia, taman dia, air sungai dia apa semua. Cantiknya, kata dia kan. Taman? Macam tu cakap. Masyarakat. Kan, semoga kubur kita semua jadi taman syurga ya. Raudatu minar raudah. Jadi sesungguhnya di kubur itu ada sesuatu himpitan. Jika seseorang terselamat daripadanya, nescaya terselamatlah daripada Sayyidina Sa'ad bin Mu'az. Baik. Petang ni mari kita berbicara sikit tentang orang yang sudah meninggal dunia tu, khususnya ibu bapa kita. Apa yang perlu kita lakukan untuk mereka? Supaya mereka mendapat manfaat daripada kita. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala. Di antara yang mendatangkan faedah bagi si mayat, si mati, orang yang ada dalam kubur, ya, ialah mendoakannya, memohon ampun baginya. Di antara perkara yang mendatangkan faedah bagi orang yang dah meninggal dunia itu apa? Iaitu mendoakan dan memohon ampun baginya.
Kata Imam Al-Haddad. Dan bersedekah untuknya. Imam Al-Haddad bagi sini 3. Yang bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal dunia, kita boleh buat. Pertama, mendoakannya. Yang kedua, bersedekah untuknya. Yang ketiga, yang kedua, meminta ampun untuknya. Dan yang ketiga, bersedekah untuknya. Ada satu orang sahabat Rasulullah, nama dia Sayyidina Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Sayyidina Sa'ad bin Ubadah ni, mak dia mati mengejut. Maknya mati mengejut. Maknya mati mengejut. Ya. Mati mengejut ni bagus ke tak? Bagus tak mati mengejut? Mati mengejut ni kadang-kadang musibah. Balak. Kadang-kadang rahmat. Yang macam mana jadi musibah, jadi balak ni, bagi orang yang lalai. Bagi orang yang sibuk dengan maksiat. Lalai dengan kehidupan dunia ni, dah tua-tua sihat. Umur 60 sihat lagi kan. Darah tinggi tak ada, kencing manis tak ada, kolesterol okey, pinggang okey, lutut okey. Jalan macam orang muda lagi. Umur 60 boleh agogo lagi. Boleh twist lagi. Kan. Umur dah 60. Kan? Sihat macam tu. Kalau Allah bagi kan. Kan? Dia tu sibuk, sihat kan. Makan selera apa semua. Yelah orang sihat. Umur 60. Ke sana, ke sini kan. Adalah nak duduk belajar ni. Yang belajar ni kan semua ni dah ada sign mati semua dah. Ini datang belajar. Semua dah lutut dah sakit. Pinggang dah sakit. Kan? Anak tak nak bawa berjalan. Mana anak nak bawa kita di berjalan? Alah, susahlah mak, rehat je. Mak bukan kuat lagi. Jalan jauh kan dah tak kuat kita ni. Kita ni korang ni. Kan? Dah tua. Ya. Ni tua sihat kan. Lalai. Lalai dengan kehidupan ni. Tak buat persiapan. Tak baca Quran, tak sembahyang malam, tak puasa, tak belajar, tak sedekah ni. Sibuk nak penuhkan keperluan nafsu dia. Untuk makan, untuk rehat, untuk suka-suka, untuk cuti-cuti. Itu ini, bob, mati. Mati. Aksiden ke apa semua, mati. Itu musibah. Kerana apa? Ialah tak sempat buat amal ibadat, tak sempat bertaubat. Mati mengejut musibah. Tapi ada mati mengejut ni rahmat bagi siapa? Orang soleh. Orang soleh dah buat persiapan, kan? Tiap-tiap hari buat persiapan untuk menghadapi kematian. Mati bila-bila pun tak kisah. Mati mengejut ke apa kan? Dia memang suka. Disukakan kematian kerana dapat bertemu dengan yang dikasihi. Rahmat. Jadi sahabat ni kematian ibunya mati mengejut. Rasulullah hadir pada waktu tu. Tanyalah pada Rasulullah, ni anak yang soleh. Ya, anak soleh. Jadi kita ni sebagai seorang anak wajib kita berbakti kepada ibu bapa kita selagi ibu bapa kita masih hidup. Bukan, selagi kita masih hidup. Walaupun ibu bapa kita dah meninggal dunia. Dan anak yang soleh ni, kita kena buat sesuatu yang menggembirakan ibu bapa kita. Walaupun ibu bapa kita sudah meninggal dunia. Macam tu. Gembirakan mereka. Boleh tak gembirakan orang yang sudah meninggal dunia? Boleh. Dia tahu tak? Dia ada perasaan tak? Ada. Dia tahu. Nanti kita lihat hadis-hadis. Bagaimana Rasulullah beritahu. Kan? Orang yang sudah meninggal dunia ni, dia ada perasaan. Dan dia gembira kalau kita buat sesuatu yang menggembirakan dia. Okey, baik. Ya. Maka sahabat ni dia tanya Rasulullah, sesungguhnya ya Rasulullah, ibu saya telah meninggal dunia secara mengejut. Kalaulah dia masih boleh bercakap, ibu saya ni kalau dia boleh masih boleh bercakap ketika dia sakit lah, maknanya kalau dia tak mati mengejut, dia sakit dulu kan, bercakap, nescaya dia bersedekah. Nescaya ibu saya ini akan bersedekah. Tapi tak, dia mati itu mengejut. Sekarang ya Rasulullah,
boleh tak saya nak bersedekah untuknya? Dia nak tanya. Boleh tak saya nak bersedekah? Rasulullah cakap, boleh. Boleh, Rasulullah cakap. Maka apa yang Sayyidina Sa'ad bin Ubadah ni dibuat? Dia gali, dikorek perigi. Dia gali perigi, kan? Kemudian ada air perigi apa semua tu. Perigi ni dia hadiahkan untuk ibu dia. Dia hadiahkan untuk untuk ibunya. Masya-Allah. Ya, untung ada anak soleh ni, untung. Sebab tu kita kena jadi anak yang soleh, solehah. Perempuan solehah lah. Kena jadi anak yang soleh. Sekarang semua kita ni anak, walaupun kita dah nenek sekarang, kita ni anak. Kalau kita tak jadi anak soleh sekarang, nanti anak kita tak akan jadi anak soleh. Kalau kita tidak mengambil berat kepada ibu bapa kita yang sudah meninggal dunia sekarang, nanti bila kita mati, anak-anak kita tak akan ambil berat kepada kita. Tak. Ya. Sebab tu apa yang perlu kita lakukan sekarang, ya, untuk mak ayah kita yang sudah meninggal dunia tu, pertama tadi, mendoakan mereka. Yang kedua, minta ampun untuk mereka. Yang ketiga, bersedekah untuknya antaranya. Ya, buatlah sekarang, buat. Hari-hari kena buat. Ya, hari-hari kena buat. Nanti bila kita mati nanti, insya-Allah kan anak-anak kita akan buat. Anak-anak kita buat. Ada satu hadis tu Rasulullah, ni umat yang dirahmati. Ya, umatku ni umat yang dirahmati. Ya. Mereka masuk ke dalam kubur dengan dosa-dosa seperti gunung. Masuk dalam kubur dosa seperti gunung, banyak buat dosa. Ya, tu tadi lalai di atas kehidupan ini. Ya, dapat pangkat, dapat jawatan, lalai, dapat gaji besar sikit, lupa. Ya, ramai sikit orang yang sokong, ya, anda lupa, ya, tak buat persiapan, buat dosa, bergelumang dengan maksiat, tiba-tiba mati, bawa dosa yang banyak, bawa dosa yang banyak, insya-Allah, ya, takut ni. Tapi Rasulullah cakap keluar daripadanya, maknanya keluar daripada kubur, bangkit besok di akhirat, sedang mereka telah diampunkan daripada dosa-dosa itu. Tapi pelik, bila keluar daripada kuburnya, nanti ke akhirat, dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Ta'ala. Dah habis dosa-dosanya. Mengapa ya? Rupanya Rasulullah cakap, kerana apa? Ya, iaitu istighfarnya orang yang hidup kepada si mati. Itu tadi lah. Ada orang yang hidup meminta ampun kepadanya. Anak-anaknya minta ampun. Anaknya, katakan anak ada 5 orang. Katakanlah anak ada 5 orang. Maknya meninggal, ayahnya meninggal. Anaknya alhamdulillah anak soleh. Kan? Ada 5 orang. Satu hari dia sembahyang 5 kali. Satu hari maknanya dia doakan mak ayah dia 5 kali. Kalau 5 orang, satu hari berapa kali? 25 kali. Paling kurang tu. Satu hari 25 kali didoakan. Ya Allah, ampunkanlah dosa ibu bapaku. Kalau dalam Al-Quran tu, kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihani aku waktu aku kecil. 25 kali satu hari. Satu hari, seminggu. Cikgi, kira. Kalau seminggu 100, 70, 78, 74. 25 kali 7. Lupa dah. Biasa kira duit ni, lupa nak kira tu. 175 tak? 175. 175 kali seminggu, 2 minggu. Kacau lah. Kan? Sebulan? Tak, kita kena. Bagaimana Rasulullah beritahu ni kan, orang ni dosa dia menggunung. Tiba-tiba bangkit ke akhirat besok habis. Inilah. Kalau satu hari 25 kali, seminggu dah 175 kali, orang minta ampun untuk dia. Kalau dah setahun, berapa ribu kali? Setahun. Kalau anak ni hidup 20 tahun. Sebab kematian, hari-hari minta ampun. Allah ampun tak? Ampun. Allah kan maha pengampun. Dia bukan macam orang politik. Nak balas dendam.
Allah tak. Allah Maha Pengampun. Diampunkan. Tapi itulah mesti ada anak yang soleh doakan dia. Kan, ampunkan dosa mak ya Allah. Kesian mak aku dia. Kan, ampunkan dosa mak. Okey, baik. Dan mengapa dosa mereka diampuni kata Rasulullah ni? Pertama tadi istighfar orang yang hidup kepadanya. Yang kedua sedekahnya. Sedekah orang hidup, anak dia sedekah. Anak dia dapat gaji, dapat itu, dapat jual durian apa semua ni, hadiahkan untuk mak dia. Hadiahkan untuk ayah dia, macam tu. Ya. Tiap-tiap bulan kau dapat pencing apa semua tu, untuklah untuk mak, untuk ayah. Yang kau je bedal duit pencing kan tak habis makan. Kan? Habis makan duit pencing. Tak habis makan. Ingat sikit mak, ayah tu dalam kubur tu. Sedekahkan untuk dia. Tiap-tiap bulan buat. Kalau boleh tiap-tiap hari. Ya, tiap-tiap bulan. Kemudian apa lagi tadi? Pertama istighfar orang hidup tu, kemudian Rasulullah cakap sedekah, kemudian doa. Suatu dosa dia diampunkan tu doa. Doa orang yang hidup ni bagi dia. Ya. Dan apa lagi kata Rasulullah? Bacaan Al-Quran untuk mereka. Bacaan Al-Quran untuk mereka. Baca Quran. Dia baca Quran ni satu huruf kan 10 pahala dia. Satu huruf 10 pahala. Kalau dalam solat berdiri satu huruf 100. Quran ni. Satu huruf 100 pahala dia. Kalau kita solat duduk, solat sunat duduk kan. Kita duduk, kita boleh berdiri tapi malas. Penat tadi main apa pocong-pocong tu. Kan? Solat sunat duduk. Contohnya kan. Satu huruf 50. Kalau kita baca Quran, di luar daripada solat, di luar sembahyang, dalam keadaan berwuduk, satu huruf 30. Kalau kita baca Quran, dalam keadaan tidak berwuduk, satu huruf 10. Pahala dia Allah bagi. Hebat Al-Quran ni. Suatu kita khususnya kalau bulan Ramadan tu suruh banyak baca Quran. Dia pahala lagi banyak. Amalan yang mudah dapat pahala yang banyak. Faham tak? Lepas tu baca Quran. Dia main huruf. Satu huruf. Kalau bulan Ramadan, satu huruf berapa? Satu kebajikan kita diganda berapa bulan Ramadan? Alah, peninglah korang ni. Rehatlah sekejap. Aduh. Dah nak mati ni pun tak tahu lagi. Ramadan tiap-tiap tahun jumpa. 1000 amalan kita digandakan. Satu diganda hingga 1000. Kan? Yang sunat kita buat dalam bulan Ramadan dapat pahala. Dapat pahala apa buat yang sunat dalam bulan Ramadan? Fardu. Yang fardu buat dalam bulan Ramadan dapat pahala apa? Aduh, ya Allah berilah hidayah kepada orang tua aku ni. 70 fardu dalam bulan biasa. Ramadan. Satu diganjakan sampai 1000. Tu orang baca Quran banyak-banyak. Satu huruf tu 1000, satu huruf tu 1000. Baca lagi pula kalau dalam solat. Lah dia punya ganda dia kan. Satu orang cakap nak khatam Quran tu. Di samping ialah dia khatam Quran tu, di Quran ni diturunkan dalam bulan Ramadan kan. Tu kan. Pahala dia tu banyak. Kita nak rebut. Ya. Baca Quran. Macam kita ni hari-hari nak baca Quran. Macam hari ni digalakkan baca surah Kahfi. Baca surah Kahfi kan. Banyak hari-hari lah baca Quran ni. Baca Quran ni yang paling afdal je kan. Kita buka lah Quran tu lihat. Ya. Waktu yang terbaik baca Quran ni paling baik sebelum subuh. Paling bagus kata ulama. Waktu yang lain boleh kan. Antara waktu yang paling baik sebelum subuh tu kita bangun tahajud tu buka sikit Quran tu baca. Dapat satu muka, satu lai, satu surah, satu juzuk. Kan? Dia cepat memberi bekas kepada hati kita. Baca sebelum subuh. Mungkin suatu masa nanti kalau kita amalkan, insya-Allah kita baca Quran nanti boleh menangis. Walaupun tak faham. Sebab dia boleh, Quran ni dia tembak hati kita. Tapi itulah waktu dia tu. Tengok pilih waktu dia kan. Dia kena tenang, nak kena damai dia baca nanti dia boleh.
Tu antaranya kata ulama waktu subuh tu. Sebelum subuh tu. Dapatkan. Ya. Baca Quran. Ini tak. Baca WhatsApp. Tak habis-habis tengok gitu. Bangun tidur. Hai, siapa pula ni? Gitu. Pap jatuh. Kena atas muka dia. Kemek hidungnya. Baik. Ya. Tu Rasulullah kata, umatku, umat yang dirahmati. Ya. Ada juga dari Rasulullah cakap, kalau tak kerana orang yang hidup, binasalah orang yang mati. Kalau tak bukan kerana orang yang hidup, binasalah orang yang mati. Ya. Sebab apa? Kan? Dia dah mati, dah tak boleh buat apa. Ya. Orang dah mati, dia tak boleh lagi nak sembahyang. Orang dah mati, tak boleh lagi nak datang belajar. Orang dah mati, tak boleh lagi nak puasa. Tak boleh lagi nak minta ampun. Cuma ada orang yang hidup tolong dia. Alhamdulillah. Dan Rasulullah beritahu, orang yang berada dalam alam barzah ni, kebanyakannya kelemasan. Kelemasan. Lemas. Jadi sangat memerlukan pertolongan daripada kita. Jadi kita kena ambil berat betul pada ibu bapa kita. Ambil berat betul pada ibu bapa kita. Baik. Antara lagi yang dituntut untuk ibu bapa kita ni, iaitu pergi ziarah kubur dia. Pergi ziarah kubur. Baik. Baginda Nabi SAW bersabda, Zurul kubura, fa innaha tuzakirul maut. Rasulullah cakap, ziarahlah kubur, kerana demikian itu akan mengingatkan kamu akan mati. Okey. Antara manfaat menziarah kubur ini, kata Rasulullah, dia ingatkan kita kepada mati. Ziarah kubur itu mengingatkan kita kepada mati. Kita ni disuruh ingat mati. Bagus. Sunat mengingati mati. Banyak ingat mati, banyak bagus. Kurang ingat mati, kurang bagus. Banyak ingat mati tak? Hari ni dah berapa kali ingat mati? Sekarang dah pukul 3.30. Dah berapa kali ingat mati daripada pagi tadi? Baru ni ingat? Sebab Rasulullah cakap, nak tahu orang tu bijak tak bijak, dia banyak mengingati mati. Dan dia banyak buat persiapan untuk menghadapi kematian. Itulah. Maknanya kalau kita tak ingat mati, bodohlah kita. Kita ni bodoh. Nak tahu orang pandai, dia banyak ingat mati dan dia banyak buat persiapan untuk menghadapi kematian. Baik. Jadi antara manfaat dia, kata Rasulullah, pergilah kamu ziarahlah kubur. Kerana demikian itu, ziarah kubur itu akan mengingatkan kamu akan mati. Yang tadi, yang bila-bila masa dia akan datang kepada kita ni kematian ni, perkara gaib yang paling hampir dengan kita mati ya. Tahu tak, malaikat maut melihat kita, melihat muka kita ni, satu hari 70 kali. Satu hari, malaikat maut melihat kita 70 kali. Tiba-tiba kita tak ingat dia. Tak ingat mati. Itu yang malaikat maut cakap, pelik betul orang ni ya. 70 kali ya. Satu dia kenal betul kita. Malaikat maut ni dia kenal betul. Sangat-sangat mengenali kita. Satu hari 70 kali dia lego. Habis dah duduk 80 tahun ni. Berapa ribu puluh kali dah. Berapa puluh ribu kali dia lihat. Sebab tu bila dia petik keluar naik dekat dia punya tab dia tu. Kan. Aisyah. Jalan Daud. Memang dia pergi sub terus. Dia tak salah orang punya. Tak. Walaupun nama Aisyah tu ada 4-5 ke kan. Memang dia pergi tu memang tepat orangnya. Sebab dia kenal betul. Dia kenal betul malaikat maut ni. Kemudian baginda Nabi SAW juga bersabda, dahulu aku melarang kamu ziarah kubur. Maka sekarang ziarahlah dia. Kerana demikian itu akan menzuhudkan kamu kepada dunia. Okey, lagi Rasulullah cakap,
manfaat ziarah kubur lagi, dia jadikan kita ni zuhud kepada dunia. Tak jadi orang gila dunia. Kalau tidak, bila tak ingat mati ni, dia punya gila dunia, dah tua makin menjadi-jadi cari duit tu. Cari lagi, cari, simpan pula. Kan? Berangan nak beli gelam. Gelam ada gelam baru, gelam ulat gonggok, kata dia. Yang cantik kau tengok dia pakai gelang gonggok tu. Ada nak pakai rantai apa pula, rantai apa yang baru? Fashion apa? Kalau rantai apa? Gelang kan ada gelang lipan, gelang gonggok. Gelang anjing tu tak ada tu. Tak ada. Kalau yang Viva apa sampai pakai tu gelang apa tu? Style apa tu? Kau depan aku cuma kono tak tahu je. Kan? Padahal itulah cita-cita dan harapan dia kan. Aduh. Ya. Kan. Jadi itu tujuan dia pergi kubur tu, nanti dia zuhud. Aku ni dah tua-tua. Tak payahlah biar bawa tasbih. Patut ni semua dah pegang tasbih ni. Ini nak pegang tasbih bersegan. Dah tua-tua nak pegang tasbih bersegan tak? Nak pegang bersegan, nak bawa ni. Bayangkanlah. Patutnya korang ni kiri kanan tasbih. Apa benda lagi? Nak fikir apa lagi? Malu apa? Nanti orang cakap, alah orang tak cakap lah, orang cakap tu orang tua, orang dah tak hirau lagi dah. Ingat orang tua ni orang hirau sangat ke? Tak ada lah. Warga emas. Bawa jalan dua tasbih tu pegang. Tapi kita ni itulah kan. Macam-macam nanti orang cakap lah. Nanti itulah. Nanti tak ada apa-apa lah. Nak bawa apa tak sanggup. Macam mana nak ingat. Allah. Moga Allah tolong kita. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Ya Allah, tolonglah aku untuk mengingati engkau. Tolonglah aku untuk bersyukur kepada engkau. Lebih-lebih aku dah tua ni ya Allah. Aku dah tak kuat ni ya Allah. Tolonglah aku ya Allah. Bila lagi engkau nak bagi, bila lagi aku nak ingat engkau? Bila lagi aku nak bersyukur kepada engkau? Aku dah tua, dah nak mati dah ni. Tiba-tiba waktu aku sibuk lagi dengan ingat dunia ni. Dah berpuluh-puluh tahun aku sibuk ingat dunia. Ni dah nak mati ni ya Allah, aku tolonglah aku. Biar lidah aku ni sentiasa mengingati engkau. Menyebut engkau kan bagus. Biar tangan aku ni biar jangan banyak pegang handphone. Biar banyak pegang tasbih. Pegang tasbih. Ada orang saya cakap, kalau kita pegang je tasbih tu, dia dikira orang berzikir. Sebab tasbih tu satu alat untuk membantu kita mengingati Allah. Macam tu. InsyaAllah ya, bawa ya. Ada tasbih semua? Ya, tidak. Ada cari-cari tak jumpa tu bang. Adalah 2 orang je ada tasbih. Yang lain semua ada bedak sejuk tu, orang ambil tangan tu. Saya buka-buka keluar bedak sejuk tu kan. Tasbih. Baik. Lagi. Ya. Zuhud dunia. Lagi apa kata Allah? Dan dia mengingatkan kamu akan akhirat. Ya. Ziarah kubur, kata Rasulullah, kerana demikian itu akan menzuhudkan kamu kepada dunia. Kan? Dan mengingatkan kamu akan akhirat. Ziarah kubur ni ingatkan kita kepada akhirat. Ya Allah. Kan? Dan lagi Rasulullah bersabda, "Man min rajulin", ya, dan tiada seorang yang menziarahi kubur saudaranya dan duduk di sisinya, melainkan ia penghuni kubur itu merasa senang kepadanya. Nampak? Tadi saya cakapkan, orang dah mati ni, bila kita ziarah dia rasa senang. Dia rasa happy. Dia rasa gembira. Dia ada perasaan lagi. Allah bagi. Okey, baik. Tiada seseorang yang menziarahi kubur saudaranya dan duduk di sisinya, melainkan ia penghuni kubur itu, Rasulullah, merasa senang kepadanya. Dan rohnya. Rohnya apa? Waruddut alaihi ruhu.
dan rohnya dikembalikan kepadanya. Nampak? Allah perintahkan roh, okey, masuk. Pergi, duduk. Ni ada orang datang tu nak ziarah. Rohnya dikembalikan kepadanya. Kan? Ya. Hatta yakumu min indih. Sehinggalah penziarah itu bangun daripada situ. Maksudnya selama kita berada di kubur tu, ketika tu rohnya ada di situ. Roh ni dia nampak kita tak? Dalam kubur tu, dia nampak tak orang atas kubur tu? Nampak. Dia dengar tak? Kita cakap. Dengar. Dengar. Walaupun dia dulu torek. Dulu dia mati. Kan? Memang meninggal dulu dan keadaan tak berdengar lah telinga dia. Telinga jadi keras. Kan? Tapi bila dah mati, panca inderanya lebih hebat daripada kita, tahu? Orang alam barzah ni. Dia boleh melihat kita dan dia boleh mendengar. Isi hati kita pun dia dengar. Allah bagi roh. Ya? Jadi dia rasa gembira. Dan hadis yang terakhir di sini Rasulullah beritahu, anasu ma yakunul mayyitu fil qabrihi iza zarahu man kana yuhibbuhu fi daril dunya. Mayat di dalam kubur akan merasa senang sekali. Rasulullah cakap, apabila orang yang sangat dicintainya di dunia dahulu datang menziarahinya. Siapa ni? Maksudnya mak ayah kita. Tahu tak? Mak ayah kita tu kat dalam kubur tu, kalau kita datang ziarah dia, sukanya dia sangat. Itulah anak soleh. Anak soleh ni kan dia kena gembirakan ibu bapa kita. Jadi pergi ziarah kubur. Ada dalam riwayat mana orang menziarahi kubur ibu bapa dia, diampunkan dosa dia, dia seperti baru lahir daripada perut ibunya. Ada lagi riwayat kalau hari Jumaat ni kita ziarah kubur mak ayah kita atau salah seorangnya, dapat pahala haji umrah. Maknanya orang tak ziarah kubur ni takut jadi anak derhaka nanti. Walaupun sebelumnya dia jadi anak yang soleh, berbakti kepada ibu bapa dia masa ibu bapa dia masih hidup. Tapi apabila ibu bapa dah meninggal, dia lupakan ibu bapa dia. Tak pergi ziarah. Takut jadi anak neraka. Orang dalam tu susah. Kita tak gembirakan. Jangan macam tu. Pergi ziarah kubur. Pesan kepada anak, pergi ziarah kubur. Ini kubur mak ayah pun tak tahu. Kubur dia air rasa long. Mak punya kubur dekat situ. Itu hari ada pokok durian. Kan? Masa dia tak ada dulu, ada pokok durian. Sekarang pokok durian dah kena tebang. Dah ganti pokok apple. Pening kepala. Manalah kubur mak ayah ni? Dah tak tahu kubur. Ramai orang yang tak tahu kubur mak ayah dia. Aib ya. Kan? Orang cakap, kan ustaz kita boleh baca-baca sampai ya. Okey, saya buat misal macam ni. Kita semua ada anak. Ada 3-4 orang anak, ada 5-6 orang anak, okey. Anak kita ni tak balik rumah. Dia main telefon je. Main WhatsApp je. Okey mak, kita nak masukkan duit ya. Untuk mak. Kan, untuk bulan ni kita dah masukkan. Okey, cik sihat. Okey mak, selamat pagi. Sihat, hantar gambar lah, apalah, telefon lah, apa semua kan. Setahun. Main tak balik rumah, main telefon je, hantar gambar je. Lepas tu kita lalu tadi mak kat Jalan Daud. Kita lalu kat depan tu kat Jalan Laut. Kita nak pergi kan, Batu Pahat. Lalu kat situ. Kita. Agaknya macam mana kita? Suka tak? Anak kita buat kerja macam tu. 2-3 tahun dia buat kerja. Main lalu je, minta gambar je apa semua. Tak balik rumah kita. Kita rasa macam mana? Kita sedih, kita marah. Begitulah sebenarnya mak ayah kita dalam alam barzakh. Kita hantar dia pahala apa semua kan? Tapi kita tak pergi tengok dia. Tak pergi ziarah kubur dia. Macam itulah dia rasa. Macam kita rasa sekarang. Engkau buatlah macam ni. Nanti anak engkau akan buat engkau macam tu. Ziarah kubur. Ziarah kubur. Gembirakan mereka. Sebab kita pun dah tak lama nanti nak masuk kubur. Kita pula. Engkau orang nanti dah tak lama nak masuk kubur. Nanti orang yang hidup ni nak gembirakan korang.
Ya. Allah. Okey, apabila kita pergi ke kubur, macam mana kita nak buat? Okey, mula-mula kata ulama bila kita ke kubur Rasulullah suruh kita ni baca salam tu, assalamualaikum daral qaumin mu'minin. Assalamualaikum wahai tempat tinggal kaum mukmin. Kalau cakap kita ni assalamualaikum tempat tinggal kaum mukmin. Nah, kita biasa cakap assalamualaikum ahlil kubur. Salah lah tu kalau dia jawab. Kita cakap boleh juga, tapi yang eloknya assalamualaikum darul qaumi mukmin. Maknanya assalamualaikum ni negeri tempat tinggal orang mukmin. Kubur ni. Tempat tinggal orang mukmin. Sampai situ pendek pun tak apa, dia panjang lagi. Kita kan sibuk macam-macam nak buat kan. Baca pendek dah lah. Padahal tak hafal. Pergilah ke kubur siapa kita nak ziarah tu, kubur mak, kubur ayah kita. Dia sampai kubur mak, kubur ayah, sampai kan kat depan kubur dia. Okey, katakan ini kubur, ni kepala, ni badan kan. Kita pergi duduk kat depan ni. Beri salam. Assalamualaikum mak, macam tu. Assalamualaikum ayah, macam tu. Ya. Kalau suami, assalamualaikum bang, macam tu. Kalau madu kita, assalamualaikum kak, macam tu. Tahu? Tengoklah ada madu berapa orang? Ada 3 orang. Assalamualaikum kak Wan, assalamualaikum kak Jah, assalamualaikum kak Tu, macam tu. Kan? Suka benar. Duduk dekat situ dengan keadaan tenang. Kemudian buat apa? Ada orang pergi kubur kerja dia cabut rumput. Habis cabut kan. Kubur ni bukan kerja dia buat macam tu. Kan rumput atas kubur tu jangan dicabut. Bersihkan ya. Nak potong-potong dia bagi cantik dan dia bagi cantik. Kan? Sebab apa? Sebab dia ada zikir. Benda yang hidup ni dia ada zikir. Nanti bila dia ada zikir, dia ada manfaat kepada yang mati tu. Satu, kalau orang dulu kan taruh batu nisan tu, taruh batu hidup. Tujuan dia apa? Dia bila dia hidup, dia zikir. Bila dia zikir, dia manfaat saya mati. Dia taruh atas tu batu-batu sungai, batu hidup kan. Dia ada zikir. Kalau kita macam ni, tanamkan rumput kapek tu bagus. Rumput kapek kan. Beli kat kedai tu RM2 tu. Tanam letakkan atas tu. Dia pun tak semak apa. Cantik. Dia biar dia zikir. Ya. Dia ada manfaat kata. Kubur pun nampak kemas. Kan. Kau jangan tanam pokok durian pula. Dia taruh kat kepala durian musangki, kat kaki duri hitam. Ya kan? Itu tujuannya. Jadi rumput-rumput atas tu jangan nak bersihkan betul-betul. Jangan dicabut-cabut kan. Jadi bila kita ke kubur ni, kata ulama tenang, apa kita nak buat? Pertama, kita mesti banyak mendoakan dan meminta ampun untuknya. Banyakkan doa dan minta ampun untuk si mati ni. Contohnya mak kita, ya Allah, ampunkanlah dosa mak, kesianilah mak, kan? Ampunkanlah dosa dia, ya Allah, kesian. Ya Allah, jadikanlah kubur mak ni taman syurga. Jadikanlah kubur mak ni luas jauh mata memandang. Jadikanlah kubur mak ku ni terang, ya Allah. Jadikanlah kubur mak ni tempat rehat baginya. Ya Allah, jadikanlah kubur mak ni tempat rehat. Gembirakanlah dia, ya Allah. Gembirakanlah mak aku, ya Allah. Gembirakanlah mak. Ampun dia, rahmatilah dia. Macam doa macam tu. Macam tu ya. Jaga kubur. Kemudian baca ayat Quran. Hadiahkan. Kan? Baca ayat Quran. Buat macam tu selalu kan. Ataupun yang bagusnya kalau nak sedang, baca tahlil yang sudah disusun oleh tahlil tu kan. Tu dah ada doa, ada selawat, ada tasbih, ada istighfar semua kan kat situ kan. Baca Yasin, okey. Hadiahkan. Ya. Kemudian kalau tu pergi ziarah kubur ni. Kemudian di antara perkara yang memberi manfaat yang besar bagi si mayat ini, kata ulama, iaitu membaca Al-Quran, dihadiahkan kepadanya. Dan baca Quran tu semuanya bagus, tapi yang mudah bagi kita ni, ambil baca surah Al-Ikhlas. Baca Qul Huwallah tu setiap malam 11 kali. Mula daripada malam ni, ibu-ibu semua buat, baca Qul Huwallah 11 kali. Ya. Hadiahkan kepada ibu bapa kita, hadiahkan kepada guru-guru kita,
Hadiahkan kepada orang-orang yang ada hak dengan kita. Hadiahkan. Jangan kita buat selalu. Kalau tak dapat malam, siang, bacalah, jangan hadiahkan. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita ni, kalau kita sekarang ni ambil berat kepada orang yang sudah meninggal dunia tu, banyak doakan mereka, banyak sedekah, minta ampun untuk mereka, banyakkan sedekah untuk mereka, apa semua. Nanti insya-Allah kita mati, anak-anak kita, orang-orang lain akan ambil berat atas kita. Insya-Allah kubur kita nanti akan jadi taman syurga, dan kita akan duduk dalam kubur dalam keadaan riang gembira. Dalam kubur nanti boleh ziarah menziarahi, tahu? Nanti boleh ziarah-ziarah. Korang nanti ziarah-ziarah dulu. Kalau saya datang besok, dah lambat esok saya datang, jangan tak kenal pula. Ziarah lah. Saya kan mungkin lambat, mungkin dah 30 tahun selepas korang pergi, nanti baru kau datang. Kau datang ziarah. Kan? Ustaz dekat. Itu hari bulat, ni dah tak bulat pula, kata dia. Yelah dah tua, takkan dia bulat lagi, kan? Dan dalam kubur boleh ziarah. Ya. Nanti dalam kubur ziarah. Dan dalam kubur ada orang bisu. Ahli syurga tapi bisu. Mengapa? Ini sebab tak wasiat. Sebab tak wasiat. Wasiat ni penting. Tulis wasiat. Ya. Okey, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala masukkan kita ni dalam golongan yang sentiasa dapat taufik dan hidayah daripada Allah Taala, ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an masyaihina wa an jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ta'ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Minta maaf semua. InsyaAllah panjang umur, jumpa lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.